Singapura SPF meraihkan 2 detik penting sempena sambutan tahunan Hari Polis kali ini. 2025 menandakan 50 tahun sejak Perkhidmatan Negara Cabang Polis diperkenalkan serta perayaan ulang tahun ke-100 Pancaragam SPF. Sebatang tongkat kebesaran berusia 100 tahun dipamerkan sempena ulang tahun Pancaragam pasukan seragam yang tertua di Singapura. Semasa upacara yang diadakan di Akademi Home Team, Division Polis Central didobat dengan gelaran Division Darat Terbaik buat kali pertama sejak 2018. Division Polis Tanglin pula dinamakan Unit Siap Beroperasi NS Terbaik buat kali pertama dalam tempoh lebih sedikit. Pelbagai anugerah juga diberikan kepada para pegawai polis NS sepenuh masa serta kerahan. Sambutan tersebut diserikan tetamu kehormat Menteri Kedua Ehwal Dalam Negeri Edwin Tong. A safe and secure Singapore supports our economic development. Businesses are prepared to invest in the nation for the long term and create good jobs for our people. Singaporeans and foreigners can also live with peace of mind. They know that our streets are safe for their children to walk at any time of the day. They know that the police remain resolute to maintaining law and order daily and are prepared to deal with any threat. Untuk hari ketiga berturut-turut, puluhan penduduk Gaza maut selepas ditembak askar Israel semasa menunggu agihan bantuan makanan. Perinciannya selepas ini. Selamat bertemu kembali. Pihak berkuasa Arab Saudi menyatakan bagi musim haji tahun ini, ia sudah menghalau 205,000 orang tanpa permit haji dari Makkah. Malah 269,000 orang yang tiada permit haji juga dilarang daripada memasuki kota suci Makkah. Dalam pada itu, lebih 1,200 orang ditangkap kerana cuba mengangkut mereka yang tiada permit haji yang sah. Pada musim haji yang lalu, lebih 1,300 jemaah haji maut. Kebanyakan mereka tiada permit haji yang sah di tengah-tengah cuaca panas yang mencecah sehingga 50 darjah Celsius. Jemaah haji perlu melaksanakan rukun-rukun haji selama 5 hari di luar dan sering di bawah cuaca panas terik di kalangan kesesakan orang ramai. Ramai yang perlu berjalan lebih 25 km dalam sehari di tengah-tengah persekitaran yang belum pernah dialami sebelum ini. Antara jemaah haji tahun ini, Belhaj Biafo, seorang jemaah haji dari Algeria. Ini merupakan kali pertama beliau akan menunaikan haji dan beliau berharap rukun-rukun haji akan dapat dilaksanakan oleh semua orang yang menginginkannya. Bagi Laila Saad, seorang jemaah haji dari Mesir, perjalanan haji ini adalah perjalanan rohani dan doa pertamanya adalah untuk para penduduk Gaza dan Sudan. Beliau juga berharap pertumpahan darah di semua negara Arab dapat dielakkan. Untuk menyokong berjuta-juta jemaah haji yang bakal mengerjakan haji tahun ini, pihak berkuasa Arab Saudi meningkatkan perkhidmatan kesihatan dan kecemasan. Menurut Menteri Kesihatan Saudi Fahad bin Abdul Rahman Al-Jalajil, pihak berkuasa menjangkakan pelbagai risiko alam sekitar termasuk strok haba, strok panas dan kemungkinan hujan. Pihaknya akan bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan yang lain untuk meningkatkan kawasan teduhan di kawasan pejalan kaki, lebih banyak kipas semburan kabus dan kempen penanaman pokok besar-besaran. 10,000 batang pokok ditanam untuk memperbaiki persekitaran, mengurangkan haba dan menyediakan kawasan berteduh. Kesediaan perubatan juga ditingkatkan seperti menambah kapasiti katil sebanyak 60%. Encik Jalajil berkata sebuah hospital kecemasan baru dengan 200 katil dibina di Mina dengan 3 hospital lapangan ditambah. Tahun ini teknologi memainkan peranan yang lebih besar dalam keselamatan dan logistik dalam musim haji. Buat kali pertama, drone digunakan untuk memantau pergerakan orang ramai, bertindak balas terhadap kebakaran atau kemalangan dan menghantar bekalan bantuan. Kementerian Kesihatan Gaza melaporkan sekurang-kurangnya 27 orang maut dekat sebuah pusat pengagihan bantuan di selatan Carikan Gaza hari ini. Menurut Hamas, tentera Israel melepaskan tembakan daripada kereta kebal dan drone ke atas ribuan orang awam yang sedang menunggu untuk menerima bantuan di tapak yang terletak di Rafah itu.
IDF mengesahkan hal itu dalam satu kenyataan bahawa ia melepaskan tembakan di sebuah kawasan dekat tapak pegagihan bantuan. Ia mendakwa bertindak demikian kerana individu-individu berkenaan sedang bergerak dalam cara yang menimbulkan ancaman kepada mereka. IDF menegaskan pihaknya tidak menghalang orang ramai daripada menuju ke kompleks pengagihan bantuan. Menurutnya lagi, ia maklum akan laporan kematian dan sedang menilai butiran tentang bagaimana insiden berlaku. Para anggota perubatan dan saksi bagaimanapun melaporkan tentera Israel menyasarkan warga Palestin yang sedang mendapatkan bantuan sepanjang minggu ini. Mereka mendakwa sekitar 30 orang dibunuh dalam serangan-serangan yang dilancarkan pada Ahad. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres mengecam serangan tembakan yang berulang-ulang itu dan menggesa agar dilakukan satu siasatan bebas. It is unacceptable that Palestinians are risking their lives for food. The Secretary-General calls for an immediate and independent investigation into these events and for perpetrators to be held accountable. Dalam rundingan terkini antara wakil Rusia dan Ukraine bagi mencapai satu gencatan senjata, hanya persetujuan mengenai pertukaran lebih ramai tahanan dicapai. Delegasi kedua-dua negara bertemu di Istanbul selama hampir sejam dalam rundingan kedua seumpamanya. Dalam nota yang bocor kepada media Rusia mengenai rundingan tersebut, Moskow memberi syarat bahawa ia hanya bersetuju untuk mengakhiri perang jika Kiev secara rasmi menyerahkan Crimea dan 4 wilayah lain yang Moskow dakwa sebagai miliknya. Rusia juga mengulangi tuntutan agar Ukraine menolak keanggotaan NATO, syarat-syarat yang jelas tidak dapat diterima Kiev. Ukraine sebaliknya menuntut jaminan keselamatan dan tempoh gencatan senjata lebih panjang bagi tujuan menamatkan konflik. Kiev juga menggesa Washington supaya mengambil tindakan lebih tegas ke atas Rusia. Sanctions against Russia are necessary. It's important to seriously limit Russia's oil trade and its use of tankers. Sanctions, including secondary ones, tariffs and price caps, can work and push Russia toward peace. Without pressure, Putin will just keep playing games with everyone who wants this war to end. Rundingan terbaru di Istanbul itu berlangsung walaupun serangan drone Ukraine menyusup jatuh ke dalam wilayah Rusia, memusnahkan sekitar 40 pesawat pengebom. Kiev mendakwa 34% daripada armada pesawat demikian milik Rusia berjaya dimusnahkan, menimpakan kerosakan sekitar $7 bilion Amerika. Jutaan rakyat Korea Selatan keluar mengundi hari ini dalam pilihan raya presiden iaitu genap 6 bulan selepas tindakan mantan Presiden Yoon Suk Yeol menguatkuasakan undang-undang tentera pada Disember tahun lalu. Berdasarkan tinjauan 3 stesen televisyen utama Korea Selatan, calon pembangkang dari Parti Demokratik Korea Lee Jae-myung diramal menang dengan lebih 50% undi bagi mengalahkan 4 calon lain. Keputusan pilihan raya juga dijangka diketahui seawal lewat malam ini dan pemenangnya akan angkat sumpah jawatan esok. Pemerintah Filipina kini mencadangkan supaya satu keadaan darurat kesihatan diisytiharkan menyusuli peningkatan mendadak kes-kes HIV di seluruh negara. Kementerian Kesihatan yang menyatakan jangkitan terbaru naik 500% dengan kebanyakan mereka adalah belia berusia antara 15 hingga 25 tahun. Data terkini pemerintah menunjukkan lebih 5,000 kes HIV baru dicatat antara Januari hingga April tahun ini, iaitu berata 57 kes baru setiap hari. Di Itali, Gunung Etna meletus dan menghamburkan asap tebal, gas serta ketulan batu ke udara. Gegaran dilaporkan di gunung ini sejak semalam, namun ia meletus hari ini ketika ada para pelancong di gunung itu, menyebabkan mereka bergegas turun dari lereng gunung. Tiada kecederaan dilaporkan sejauh ini. Amaran warna merah sudah dikeluarkan bagi penerbangan pesawat setelah abu menjulang setinggi lebih 6 km. Sebagai langkah keselamatan, pihak tempatan kini menyarankan para pelancong supaya mengelakkan kawasan Gunung Etna.
Seorang maut dan puluhan lagi cedera apabila gempa 5.8 Richter menggegarkan Marmaris di barat daya Turki hanya beberapa jam selepas gempa 6.2 Richter melanda Kepulauan Dodecanese di Greece. Gegaran dirasakan sehingga 200 km dari pusat gempa. Saudara, satu detik bersejarah hip-hop tempatan tercipta apabila 22 penyanyi rap Melayu bergabung untuk menghasilkan karya yang disertakan ke dalam buku rekod Singapura. Terima kasih kerana setia bersama berita. Satu usaha menyatukan penyanyi-penyanyi rap Melayu tanah air berjaya mencipta sejarah. Lagu Bangkit yang menggabungkan lebih 20 artis dimasukkan ke dalam buku rekod Singapura dengan jumlah rapper Melayu terbanyak dalam sesebuah lagu. Inilah antara 22 penyanyi rap yang beradu suara untuk merakamkan gabungan lagu atau mixtape berjudul Bangkit. Projek ini juga berjaya mencipta sejarah dalam buku rekod Singapura sebagai jumlah rapper Melayu terbanyak dalam sesebuah lagu. Selain penyanyi rap berpengalaman seperti A-Tres, Padma Chima, Chas Ali, ia juga menampilkan bakat baharu termasuk Arissa Zara 13 tahun. Tapi saya suruh mak saya yang tolong atau Uncle Pat because Uncle Pat so diorang semua asyik tolong like match the energy because saya yang paling muda. Projek ini juga diharap dapat membangkitkan semula semangat penyanyi rap tempatan untuk terus berkarya. Memang hip hop culture in general kat Singapura dah lama senyap. So mudah-mudahan dengan projek ini kita akan membangkitkan semangat bakat-bakat yang ada untuk mengemukakan diri mereka semula and then berkarya dan release lah lagu sebanyak-banyak mungkin. Message yang penting yang saya rasa bagi kami adalah untuk memberitahu kepada halayak ramai banyak bakat-bakat Melayu yang ada di Singapura ni, khususnya dalam genre rap. Pelbagai cabaran juga dihadapi pihak penerbit lagu dan muzik video ini, lebih-lebih lagi untuk menggabungkan 22 penyanyi rap. The biggest challenge yang kita hadapi adalah masa. Sebab semua 22 adalah orang ada bekerja yang sepermasa. So kita nak dapatkan satu-satu untuk dapat buat satu video tu adalah satu challenges lah. So alhamdulillah, but this our vision come true lah. Sambutan yang diterima setakat ini menggalakkan dengan lebih 1,600 tontonan di YouTube dalam masa 3 hari ia dilancarkan. Ketua Jurulatih Bola Sepak Singapura Sutomo Ogura mahu anak-anak buahnya memberi tumpuan dan kegigihan lebih tinggi. Beliau berkata demikian menjelang perlawanan kelayakan Piala Asia menentang Bangladesh yang perlu dimenangi. Pasukan Singa gagal mencatat kemenangan sejak 6 perlawanan lalu. Ekoran kesukaran mencipta peluang besar yang mencukupi. Namun kembalinya pemain penyerang utama Ihsan Fandi mungkin dapat membantu mengubah keadaan. Ihsan Fandi merupakan penjaring gol terbanyak pasukan Singa dengan 18 gol serta memikul tanggungjawab memimpin serangan. Pemain berusia 26 tahun ini tidak bersama pasukan negara sekitar setahun kerana kecederaan dan komitmen kelab. Kini Ihsan begitu bersemangat untuk membantu pasukan Singa. I haven't been here for a while, so I hope the chemistry is still there with the team. But I'm very excited and I'm going to give everything I've got because I think I've been missing the feeling of getting my name on the score sheet for Singapore. Singapura berada di dalam kumpulan yang merangkumi Hong Kong dan India di mana ketiga-tiganya terikat dengan satu mata saja. Hanya pasukan di tangga teratas akan layak ke pusingan akhir kejohanan Piala Asia. Ogura mahu pasukan Singa bermain tanpa rasa takut namun pada masa yang sama akur banyak peningkatan diperlukan. Piala Asia akan berlangsung di Arab Saudi pada 2027. Hanya ada 5 perlawanan sebelum pusingan di Riyadh nanti. Pasukan Singapura akan menentang Maldives dalam satu perlawanan persahabatan Khamis ini di Stadium Bishan. Anda boleh menyaksikannya secara langsung mulai 7.30 malam di Mi Watch. Dan dengan itu saudara, sekian berita untuk malam ini. Sehingga berjumpa lagi. Salam hormat.